Di hatiku. Garasi TV. Fama Di hati rakyat. Okey, bos K sampai. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan bertukar lagi di era pemerintahan Kerajaan Perpaduan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun Food Security penting seperti mana yang Kekanda yang berhormat Datuk Seri Mak Sabu sebutlah, seperti mana beliau menjaga Kementerian Pertahanan itu menjaga keselamatan negara, dan makanan juga merupakan salah satu faktor penting kestabilan dan keamanan sesebuah negara. Malam ini kita akan berbicara lebih minor, lebih mikro sedikit. Dan kita juga tidak lupa untuk kita memperkenalkan malam ini kita bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Mustafa, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Fama, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Assalamualaikum, Yang Berbahagia Datuk. Apa khabar? Assalamualaikum, baik. Okey, seperti mana yang kita tahu, Malaysia kita lebih fokus kepada keterjaminan makanan. Mungkin masyarakat luar ataupun netizen ataupun masyarakat maya sendiri ataupun masyarakat Malaysia kurang lebih fokus kepada apa maksud yang ditukarkan kembali Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Mungkin kalau boleh pihak Fama yang mewakili secara salah satu entiti Kementerian Pertanian boleh jelaskan kepada masyarakat apa itu maksud keterjaminan dalam konteks yang lebih mudah sebelum kita bincang selanjutnya. Silakan Datuk. Okey, terima kasih Datuk. Dari segi keterjaminan makanan, dari segi Fama pula kita kita lebih kepada bagaimana produk-produk makanan itu boleh dicapai. Maknanya boleh didapati oleh rakyat dari segi ketersediaan dia, dari segi kemampuan untuk membeli, dan juga dari segi mudah untuk diakses lah. So kalau kita tengok peranan Fama sendiri dari segi pemasaran, jadi Fama menyediakan luang-luang outlet untuk memudahkan netizen ataupun rakyat Malaysia untuk mendapatkan bekalan. Contohnya kita ada lebih daripada 1,000 outlet untuk memasarkan produk-produk ini, dan tidak ketinggalan juga sekarang ini kita telah dalam proses memperkasakan lagi pemasaran secara digital menerusi Agrobazar online. Jadi kalau kita tengok sekarang ni semenjak PKP berlaku pada tahun 2020 yang lepas, jadi dari segi keperluan bekalan makanan ni memerlukan akses yang lebih mudah. Sebabnya pada waktu itu rakyat tidak boleh pergi, tidak boleh keluar, ada sekatan pergerakan dan sebagainya, pengusaha tidak dapat memasarkan produk. Jadi itulah peranan Fama, kita membuka outlet secara maya ataupun melalui digital. Jadi kalau kita tengok dari segi digital, makna Fama sendiri kita menguruskan platform Agrobazar online. Jadi portal ini ataupun platform ini dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sendiri dan telah dilancarkan pada tahun 2015. Jadi kalau kita tengok buat masa ni, dari segi usahawan kita ada lebih daripada 10,000 usahawan yang berniaga di situ, dan dari segi produknya di seluruh negara, dan dari segi produknya pun lebih daripada 22,000 SKU stok KPU ni. Jadi inilah kita memberi peluang-peluang kepada usahawan untuk memasarkan hasil pertanian dan produk makanan, dan juga menyediakan akses yang lebih mudah
kepada rakyat untuk mendapatkan bekalan. Jadi semenjak PKP yang lepas, Fama telah menganjurkan program jualan melalui pre-order. Mana pre-order tu tidak semestinya menggunakan platform Agobazar online. Kita galakkan dia memasarkan apa saja menggunakan platform digital. Seperti dia menggunakan WhatsApp ataupun dia menggunakan Facebook, TikTok dan sebagainya. Jadi pada waktu tu kita tengok dari segi permintaan ataupun revenue yang diperolehi oleh usahawan-usahawan amat memberansangkan. Walaupun mereka agak terkesan dengan PKP, Perintah Pergerakan, Kawalan Pergerakan. Dan itu sebenarnya, Datuk, kalau kita tengok, cabaran food security bukan satu cabaran Malaysia semata-mata, dan ia sampai tercantum kepada pihak FAO sendiri, memberikan satu aras merah ataupun tanda merah kepada kepentingan. Dan Malaysia setakat ini, kalau apa pun terjadi secara keseluruhannya, mungkin dari segi penyediaan dan ketersediaan makanan untuk rakyat Malaysia, hatta saya ingat perikanan, for instance, walaupun Datuk lebih fokus kepada pertanian, tapi masih mencukupi dan malah boleh dibawa ke luar negara. Apa komen itu? Okey, dari segi ketersediaan bekalan makanan, kalau kita tengok pada waktu sebelum inilah, sebelum berlaku krisis Ukraine dengan Rusia, kalau kita tengok produk-produk makanan kita banyak diekspor. Tetapi bila berlakunya krisis peperangan Rusia dengan Ukraine, menyebabkan kos-kos input telah meningkat. Jadi bila kos input meningkat, kita tengok pemain-pemain pasaran ataupun market players ni, dia cuba mengawal lah. Maknanya dia optimiskan aktiviti mereka untuk dia dapatkan keuntungan lebih baik lah. Jadi kemungkinan dia kurangkan pengeluaran, dan pada masa yang sama, bila bekalan makanan berkurangan, akan ada sedikit kenaikan lah. Kenaikan harga. Jadi sebenarnya apa yang berlaku itu adalah sebenarnya mengikut teori ekonomi jugalah, supply and demand. Jadi kalau bekalan tu banyak, harga dia akan lebih rendah. Tapi kalau bekalan tu berkurangan, harga dia akan lebih meningkat. Jadi kalau kita tengok dari segi persediaan lah, sebenarnya Fama ni kita menggalakkan pengeluar-pengeluar mengeluarkan produk, dan Fama membantu mereka untuk memasarkan. Jadi sebab itulah Fama pun banyak membuat kolaborasi dengan dengan syarikat-syarikat swasta dan juga orang-orang perseorangan untuk kita memperkasakan usahawan-usahawan supaya mereka dapat memasarkan produk dengan lebih mudah. Contohnya kalau kita bagi latihan lah tentang pemasaran digital melalui sosial media, katakan. Jadi bila ini usahawan-usahawan kita dedahkan bagaimana untuk memasarkan produk-produk dengan lebih mudah. Sebab kalau kita ajar dia cara yang konvensional macam dulu, kalau kita nak buat iklan pun guna TV, guna radio, arus perdana lah, media arus perdana. Jadi sebenarnya itu adalah kos yang tinggi. Bila kos tinggi, usahawan yang baru bermula ataupun yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan COVID dan sebagainya, menyebabkan dia tak mampu. Jadi dengan kita mengajar mereka ataupun membimbing mereka untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti secara digital, menggunakan social media, sendiri pun mereka boleh buat. Okey, saya nak mencelah Datuk ya. Tentang tadi Datuk ada nyatakan 20 jenis SKU tadi tu. Boleh Datuk perincikan bagaimana? Okey. Bukan 20 jenis, 22,000. 22,000. Boleh Datuk perincikan. So dari segi kategori je lah. Kalau kita tengok produk kategori dia lebih kurang 6-7 kategori je lah. Jadi ada sayur-sayuran, buah-buahan, perikanan, barangan proses, industri makanan, industri asas tani, dan juga ternakan, termasuk juga dari segi penyedia kemudahan untuk agropelancongan. Jadi lepas ni kita akan tambah lagi, termasuklah peralatan jentera dan peralatan berkaitan dengan pertanian. Contohnya drone pun sikit lagi boleh dibeli melalui meracun. Boleh dibeli melalui platform Agobazar online. Nak beli traktor pun boleh beli daripada Agobazar online. Gitu ya. Mereka yang terlibat dengan industri makanan, contohnya buat kuih mari apa semua,
alat-alat bakery pun boleh beli pada Agawazah Online. Itulah harapan saya supaya lepas ni Agawazah Online ni bukan setakat menjual sayur-sayuran, buah-buahan macam tu, tetapi dia menjual juga produk-produk selain produk makanan, produk-produk yang berkaitan dengan industri makanan. Okey, untuk makluman kepada yang baru saja bersama kami di Garasi TV, kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Mustafa Awang yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Fama. Kita sedang berbicara tentang pendigitalan usahawan tani melalui Agro Bazar Online. Sebenarnya banyak usahawan-usahawan yang telah pun waktu ini melihat kepada peri pentingnya kepada penggunaan social media, sebab mereka seperti mana yang Datuk nyatakan tadi, mereka tidak mampu untuk membeli dengan red card yang ada dengan media-media arus perdana, dan orang kata maaf kasalah, lebih mahal tali daripada harga beruk sebenarnya. Pulangan tidak seberapa, tetapi sebenarnya modal yang dihabiskan untuk marketing saja pun dah gitu. Jadi bagaimana pihak Fama sendiri telah pun menyediakan pelbagai ruang latihan kepada pihak pengusaha, petani dan sebagainya. Bagaimana setakat ni yang pihak Fama jalankan itu? Okey. Dari segi Fama kita ada beberapa bahagian lah. Kita ada bahagian pendidikan pemasaran. So bahagian ini menyediakan kemudahan latihan kepada usahawan. Itu tak kira lah dari segi pengetahuan dan kemahiran. Contohnya kursus upskilling durian contoh. So biasanya bila Fama buat program kursus untuk durian ni, biasanya kalau kita tengok dekat Institut Latihan Fama Port Dickson tu, sebesar-besar dewan tu 1,000 ke 1,200 orang hadir untuk menyertai kursus tu. Jadi Seluruh memang negara, penuh. seluruh negara maksudnya. Pengusaha daripada seluruh negara datang. Okay. Sebab dia nampak durian tu adalah satu industri yang dapat menjana pulangan yang lebih baik. Jadi memang dia orang berpusu-pusu untuk mendapatkan bekalan, mendapatkan pengetahuan dan kemahiran. Kemudian kita juga bagi latihan dari segi pendigitalan lah. So Fama ada bahagian pemasaran digital. So bahagian pemasaran digital ni selain daripada menguruskan platform Agawazah Online, bahagian pemasaran digital ni kita menyediakan kemudahan. Nombor satu, platform itu sendirilah. Yang kedua, bahagian pemasaran digital juga bekerjasama dengan platform-platform digital yang lain, e-commerce yang lain. Contohnya Fama ada bekerjasama dengan Shopee, Lazada, Grab Food dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk kita nak memanfaatkan usahawan kita untuk mereka dapat Pelbagaikan maksudnya. Ya, mempelbagaikan saluran untuk memberi manfaat yang lebih kepada usahawan kita, memasarkan produk mereka. Okey, secara kasarnya lah Datuk kalau mungkin Fama boleh melihat dari sebalik impak ataupun kesan yang dilakukan oleh pihak Fama sendiri dengan kita menggunakan melorongkan para petani kita, pengusaha kita untuk menggunakan media baru dalam kaedah pemasaran mereka, dalam kaedah digital. Bagaimana setakat ini dari segi sambutan daripada pihak pengusaha sendiri dan juga pihak pengguna? Okey, kalau kita tengok data terkini lah, kita tengok bahawa dari segi permintaan pengusaha, termasuk juga pengguna, jadi perkembangan dia makin meningkat. Contohnya kalau kita tengok DOSM daripada Department of Statistics Malaysia, suku tahun ketiga tahun lepas, jualan e-commerce mencecah 289 bilion untuk 3 bulan suku tahun ketiga. Dan sebelum tu setakat ini dari segi sambutan dari segi pulangan lah ataupun nilai jualan di platform digital tu amat merangsangkan. Berarti kalau melihat kepada kaedah Fama sendiri untuk memasarkan ke pihak negara luar, itu kita bercerita tentang domestic marketing ataupun pemasaran dalam negara. Bagaimana pihak Fama melakukan untuk kalau sekiranya berlaku pemasaran untuk foreign demand, macam mana itu? Okey. Terima kasih. Soalan yang agak berat juga tu. Tapi sebenarnya Fama kita ada satu bahagian. Satu bahagian dipanggil bahagian pemasaran antarabangsa. So maknanya kita Fama menyediakan khidmat nasihat untuk aktiviti-aktiviti pemasaran antarabangsa. Jadi dari segi penglibatan Fama, sebenarnya Fama bekerjasama juga dengan Matrade untuk kita
ikut turut serta dalam misi perdagangan. Misi dagang. So misi dagang apa semua tu, di situlah boleh memperkenalkan produk-produk negara ke peringkat antarabangsa. Dan juga Fama pun ada berkolaborasi dengan ejen-ejen pemasaran daripada luar negara. Oh, maksudnya ada ejen tu? Ejen orang tu Malaysia? ada ejen orang Malaysia, ada ejen memang orang tempatan. Contoh, Okey, baik. katakan untuk pasaran Hong Kong, Ya. China, kita ada ejen daripada orang Malaysia juga, tetapi dia bermastautin di sana dan dia telah menemukan sebagai orang kata Business matching lah. business matching. Saya. Dan kita ada juga pasaran Thailand. So kita ada kerjasama dengan Unity Asia. So sama Sekejap, juga. Datuk, sekejap. Bukan macam rasa pelik ke kalau barang kita dipasar ke Thailand? Apakah kita ambil daripada ataupun macam semacam barter trade macam tu, kita ambil peras dia, mereka ambil sayur kita macam tu ataupun ikan macam mana? Okey, aktiviti tu Boleh Datuk jelaskan? aktiviti tu bukan barter trade lah. Iyalah, Mana semacam. betul-betul real Kan business lah. macam negara Thailand kan negara subur kan? Betul. Macam pelik sikit. Betul-betul real business. Contoh, ya. katakan di sana produk-produk keripik lah. Okey, cottage industry lah. Ataupun burger. Saya. So di sana mungkin saya nampak brand image ataupun produk image yang kita dah tunjukkan dalam negara kita ni lagi tinggi, lagi hebat. Oh, gitu. Jadi menyebabkan rakyat di sana lebih mengenali produk daripada negara kita. Jadi dengan adanya matchmaker ataupun Business matching tu menyebabkan produk kita boleh masuk ke sana. Dan kita ada juga di Australia. Okey. So di sana kita ada kerjasama dengan pengimport yang besar di sana lah. Fresh Max. So dia adalah pengedar kepada bukan saja di pasaran Australia tetapi juga kepada pasaran seluruh dunia. Okey Datuk pegang dulu poin Datuk tu. Saya pun tak tahu kenapa disuruh kasih benda ni untuk apa sebenarnya ni. Ini produk, salah satu produk apa ni? Produk Fama. Produk Mama, masya-Allah. Soto Soto Muar. Soto Muar. So mana ready to serve lah maksudnya ni. Ya. Wah, ini keren ni. Okey, pegang poin tadi, Datuk sambung yang ni sekejap. Apa maksudnya ni? Okey, ini adalah produk-produk usahawan yang telah yang telah dikembangkan oleh Fama lah. Okey. Jadi yang telah menepati ciri-ciri piawai yang tertentu apa semua ni, kita naikkan taraf standard dia kepada produk yang di bawah jenama Agromas. Oh, Agromas. Agromas. Agromas ni adalah brand Fama lah. Wah. So bila produk kita ada iktiraf untuk ini, jadi dia akan mudah untuk dipasarkan. Mudah dipasarkan. Ini nampak professional packaging lah. Ya. Wah, begitu. Okey, boleh pegang dulu. Itu boleh masuk poin tadi tu, pasal pemasaran luar negara. So produk ni boleh dapati di Agrobazar online. Agrobazar. Layari www.agrobazaronline.com.my. Jadi sebenarnya ni macam-macam Fama nak gantikan Miss Girl yang ada di pasaran. Wah, bagus ni. Okey, sambung balik Datuk tadi. Bukan nak menggantikan. Sajalah. Kita Sebagai nak satu menyediakan pilihan. menganeka-ragamkan. Silakan. Pilihan sekarang ni sebab pelanggan kita ramai, pelbagai kerenah dan sebagainya. Ya. Okey, dari segi apa tadi ya? Pemasaran luar negara tu. Okey. Pemasaran luar negara. Jadi salah satu aktiviti adalah kita bekerjasama dengan ejen-ejen pemasar lah. Okey. So kita ada ejen pemasar daripada Brunei, daripada Jepun, banyak tu ya. Korea, China, Hong Kong. Dan kita ada untuk pasaran Asia Barat jugalah. Asia Barat. Dan melihat kepada usahawan-usahawan yang telah diklusterkan di bawah Fama, bagaimana Datuk boleh melihat contoh kalau dulu-dulu kita ingatlah zaman Kementerian Pertanian dahulu, ada satu daerah satu produk umpamanya, dan bagaimana pihak Fama melihat negeri-negeri tentang clustering pengeluaran produk setengah kawasan. Contoh di kawasan negeri A, produk ini, negeri B sekian. Apa komen Fama? Kalau kita boleh ada macam tu, diteruskan, saya dapat bagus sebab kita boleh nampak bila kita ada keperluan bekalan, jadi kita boleh fokus terus. Okey, katakanlah timun. Timun daripada negeri Sembilan lah contoh. Umpamanya. Jadi bila ada berlaku kekurangan ataupun krisis tentang barang ini, kita boleh nampak dah. Mana timun kita boleh cari Negeri Sembilan.
Buah tembikar cari dekat Kelantan. Okey. Jadi lagi senanglah untuk memasarkan produk. Ya, setelah kita bincang panjang, kita nak tahu apa sebenarnya Agro Bazaar Online ni sebenarnya telah dibuat pada era awal PKP kalau tak salah saya Datuk. Sebelum 2015. 2015. Maksudnya impak yang diberikan oleh Agro Bazaar Online ni dengan kepelbagaian aneka dalam ke arah pendigitalan usahawan tani kita, maksudnya memang menjadi fokus utama penting Kementerian Pertanian daripada dahulu pun sampai ke hari ini. Ya. So, apa asasnya yang mungkin kalau secara mudah untuk difahami kepada masyarakat luar, apa yang kita boleh faham Agro Bazaar Online itu sendiri? Okey, kalau kita mengikut dasar dunia, Ya, Industrial Revolution 4.0. saya. So di situ dia memfokuskan cyber physical system. Cyber physical system. Saya. Jadi walaupun kita hebat dari segi fizikal, kita perlukan juga dari segi cyber untuk orang kata menyediakan alternatif kepada tak kira lah kepada usahawan dan juga kepada pengguna. Contoh farmer hebat dari segi fizikal. Saya. Kita ada beribu-ribu outlet pemasaran di seluruh negara, termasuk pasar tani yang biasa orang tengok tu. Jadi dengan ada unsur-unsur cyber, mana kita buat platform Agro Bazaar Online ini, kita menyediakan kemudahan kepada pengusaha juga dan juga kepada pengguna untuk mendapatkan produk pertanian dan industri makanan dengan lebih mudah. Tanpa pergi kepada gedung fizikal, kedai fizikal, tetapi dia boleh mendapatkan secara online. Jadi itu adalah sebagai pilihan lah kepada rakyat dan juga kepada pengusaha bagaimana untuk memasarkan produk dan juga bagi pengguna bagaimana untuk mendapatkan produk dengan lebih mudah. Kalau dari segi penyertaan Datuk ya tentang Agro Bazaar Online ni, sebenarnya di dalam portal tersebut sudah pun ada berapa sebenarnya pengguna? Pengguna maksud saya bukan pelawat bukan pengguna, maksudnya usahawan tani maksud saya. Okey, kalau usahawan kita ada lebih pada 10,000 orang. 10,000. 10,000 orang. So mereka ni terlatih dari segi sudut pendigitalan. Jadi kebanyakan mereka dilatih lah. Dilatih maknanya kita ada program-program di seluruh negara. Kebanyakan program kita buat tu tiap-tiap bulan. Dan setengah tempat tu setiap minggu pun ada dilakukan program latihan. Dan selepas ini kita nak kembangkan dengan secara lebih mudah. Kita akan pergi kepada platform digital. Contohnya mungkin kita akan buat menggunakan Zoom meeting ataupun Google Meet. Bagaimana untuk kita nak terangkan pengaplikasian Agro Bazaar Online supaya mereka lebih mudah menerima dan juga mengaplikasikannya. Kalau Datuk pernah ingat tentang pusat usahawan desa digital, pusat usahawan digital desa macam tu dalam komuniti kan, maksud saya ada ke keterkaitan dengan apa yang dibuat oleh Usaha Farma tentang pendigitalan kaedah tu sendiri? Okey, dari segi penjagaan pusat tu ini lebih kepada Kementerian Komunikasi dan Digital sekarang lah. Saya. Tetapi dari segi farma kita ambil orang kata sinergi lah. Sinergi. Jadi maknanya pusat digital dah ada di peringkat-peringkat daerah. Saya. So kita menyediakan platform digital yang menggunakan digital tadi. Menggunakan kemudahan ataupun digital punya infrastruktur. Jadi kita kembangkan, jadi manfaatnya akan diperoleh oleh pengusaha sendiri dan juga kepada pengguna. Jadi survival kelangsungan program tersebut, usaha pendigitalan usahawan tani ini, adakah ia keterkaitan dengan Kementerian Komunikasi sendiri? Memang. Tentang penyediaan gadget umpamanya dan juga kemampuan internet umpamanya? Yang tu memang kita ada kaitan sebab dari segi farma sendiri di setiap negeri, setiap daerah apa semua tu jalinan kerjasama telah dibuat. Okey. Dengan pusat digital tersebut. Jadi sebab dari segi farma ni kita menyediakan platform, tetapi nak menyediakan kemudahan internet dan sebagainya itu adalah Kementerian Komunikasi lah kalau boleh untuk memperkasakan lagi pemasaran usahawan kita. Sebab usaha tersebut dijalankan di zaman, kalau tak salah saya, zaman Datuk Saifuddin lah, jadi menteri pada masa itu. Dan sebenarnya usahawan-usahawan yang telah pun menjadi pengguna kepada Agro Bazaar Online 10,000 ini, mereka ni kalau ikut purata lah Datuk pengusahawan dalam konteks apa? Dalam konteks penyediaan apa sebenarnya kepada farma?
buah-buahan umpamanya. Okey, dari segi usahawan yang majoriti dalam platform Agro Online ni adalah usahawan yang terlibat dengan industri makanan lah. Okey. Sebab pada awal penyediaan portal ini isu penghantaran lah. Mana delivery punya problem wujud. Contohnya kalau barang segar perlu dihantar dengan lebih cepat. Jadi pada waktu tu kemudahan-kemudahan untuk menghantar produk-produk secara lebih cepat ni tidak adalah. Tetapi buat masa terkini, mana ada servis provider yang boleh menyediakan kemudahan untuk menghantar sama ada produk sejuk beku ataupun produk segar dalam masa 1 hari ataupun 2 hari. Ya. Dengan menyediakan kemudahan-kemudahan. Kita soalan dulu tu perlu pembaharuan terutama di pasar tani, peniaga perlu berdaftar dengan e-wallet. Komen itu macam mana? Okey. Untuk ini memang Farma ada kerjasama dengan Kementerian Pengguna lah. Okey. Kementerian Pengguna Dan pasar hidup. Kementerian Pengguna dan Sara Hidup lah sekarang. Kementerian Pengguna dan Sara Hidup. Okey. Dan memang kita alu-alukan penggunaan e-wallet. Dan bahagian pemasaran digital sendiri pun kita ada collaboration dengan PayNet. PayNet. PayNet Services ni Berhad untuk menggalakkan usahawan dan juga pembeli ataupun pelanggan menggunakan cashless punya payment. Cashless. Jadi di seluruh pasar tani Farma kita memang ada kemudahan itu. Jadi insya-Allah lah dalam masa yang setahun dua ni lebih ramai lagi usahawan akan terlibat secara langsung dengan cashless payment. Isunya begini Datuk, kalau kita melihat kepada usaha Farma ke arah pendigitalan usahawan tani, untuk ke arah mendigitalkan masyarakat Malaysia, itu tanggungjawab secara total adalah milik kepada Kementerian Komunikasi. Jadi kalau kita bercerita tentang e-wallet, sekiranya tidak ada awareness lagi di kalangan masyarakat, barangkali pengusaha-pengusaha, para petani di peringkat perdesaan, di kampung dan segala macam. Dan ini kan bukankah berlaku satu pertambungan di situ dari segi tugas? Macam mana Datuk? Kalau boleh diulas. Okey, dari segi bagi saya lah, juga Farma dan Kementerian Pertanian, kita lebih kepada complementary each other lah. Jadi maknanya walaupun produk itu katakan daripada PayNet lah, PayNet ni anak syarikat bank negara. Dia menggalakkan untuk penggunaan digital, tetapi kita mengambil peluang itu untuk kita tawarkan kepada usahawan Farma dan juga kepada pelanggan-pelanggan Farma. Jadi kalau semua Farma nak buat semua perkara, tak mampu. Jadi kita ambil sinergi, maknanya ada orang menyediakan payment gateway, kita guna. Ada orang menyediakan e-wallet, kita galakkan untuk usahawan kita berhijrah daripada keadaan fizikal kepada kepada payment nil tunai lah dia panggil. Cashless tu nil tunai. Nil tunai bukan tanpa tunai. Tanpa tunai dapat free. Cashless maksudnya kita keadaan sekarang ni mungkin sistem QR code dan segala macam Datuk Kita jawab soalan penonton dulu. Cadangan pasar tani perlu diperluaskan dengan komoditi pasaran komoditi untuk siap, saya terpaksa kena baca pakai kacamata. Okey, pasar tani perlu diperluaskan dengan komoditi pasaran untuk memeriahkan lagi pasar tani. Maksudnya apa ni? Pasaran Muhammad Asyik. Daripada Muhammad Asyik, perlu diperluaskan komoditi. Kita boleh maksudnya macam mana Datuk? Kalau mungkin dari segi barangan yang ada tu agak yang berlaku kebiasaan, mesti sayur-sayuran, buah-buahan macam tu. So maksudnya komoditi tu. Okey, kalau kita tengok pasar tani lah. Sebenarnya pasar tani ni dia seolah-olah macam open hypermarket. Maksudnya di pasar tani ni segala produk dah ada. Contoh, kalau kita pergi Putrajaya, kita ada produk sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, susu, barangan makanan. Kain baju pun ada juga dijual. Itu di bawah Pasarina. Tapi itu di bawah bumbung pasar tani jugalah. So kalau kita tengok tawaran produk di pasar tani yang boleh dikatakan menyeluruh. Jadi kadang-kadang kereta pun ada dijual. Jadi maknanya syarikat kereta dia bayar sewa tapak untuk turut serta mempromosikan tu dan berlaku.
tak kira. Kadang-kadang ejen insurans pun ada juga. Syarikat insurans pun ada juga bersama Pasar Tani. Jadi bagi saya tawaran yang telah dibuat oleh Pasar Tani agak meluas lah. Okey Datuk, dari segi Pasar Tani kita melihat bagaimana kaedah. Mungkin ada orang mengatakan kalau kamu beli sayur ni di pasar malam ataupun pasar sehari, jauh lebih bagus beli daripada Pasar Tani. So keadaan ni kalau kita melihat penyediaan bekalan di pasar malam, pasar sehari macam mana? Adakah itu melibatkan Fama punya penyeliaan ke macam mana? Ataupun Fama mengenai Pasar Tani saja? Okey, dari segi Fama kita fokus kepada Pasar Tani. Pasar Tani kekal. Kita ada 2 biji RTC dan kita ada Agrobazar Kedah Rakyat, Agrobazar Rakyat dan juga kedai-kedai bimbingan usahawan kita lah. Jadi pasar malam apa semua ni di bawah PBT. Jadi dari segi perbezaan Pasar Tani dengan pasar awam yang lain, okey, dari segi ketersediaan bekalan yang lebih segar lah. Sebabnya pengusaha yang terlibat dalam Pasar Tani itu adalah mereka yang mengeluarkan produk. Jadi bila tu produk yang dibawa ke situ adalah produk yang lebih segar lagi lah. Ya. Dan sebenarnya usaha kepada pihak Fama sendiri memberikan kesedaran kepada pengguna-pengguna, terutama masyarakat dan juga pihak pengusaha ataupun usahawan tani itu sendiri ke arah pendidikan ni berapa peratus Datuk sebenarnya? Contohnya kita Fama, pengusaha nak berikan kesedaran kepada pihak pengguna. Oh, saya ni tak pakai cashless segala macam. Orang lagi masih fikir Fama ni masih ditakut lama. So usaha Fama lakukan macam mana? Dari segi Fama memang kita galakkan lah. Kita masih lagi menggalakkan. Jadi dari segi penerimaan, bagi saya lebih kurang 30% barulah. 30%? Ya. Dari segi penerimaan. Sebabnya orang Malaysia ni dia mewah dengan cash. Apa-apa beli pun kata bayar melalui QR code. Allah, dia kata leceh lah apa semua. Tapi cash dia cepat. Jadi walau bagaimanapun untuk generasi akan datang lah, saya nampak keedah digital payment ni akan lebih diterima. Sampai sekarang pun. Ya. Cuma dalam konteks kan petani, kalau kita melihat lebih kepada mereka yang mengusahakan kaedah pertanian walaupun cara moden, tetapi penerimaan penggunaan teknologi, maksud saya. Itu maksud yang saya tanyakan tadi. Okey, kalau saya tengoklah sebab Fama tidak terlibat dalam production. Ya, saya. Tetapi bila kita tengok usahawan-usahawan yang terlibat dalam pengeluaran makanan, hasil-hasil pertanian dan sebagainya, hasil daripada tinjauan kita yang mereka ini memasarkan kepada Fama melalui Fama dan sebagainya, mereka juga telah mengaplikasikan teknologi IoT, Internet of Things. Jadi kalau kita tengok kalau kita pergi ke kebun dia lah, dia dah menggunakan gadget-gadget dan juga peralatan-peralatan ICT untuk membantu mereka menguruskan kebun. Jadi itu berdasarkan inisiatif sendiri ataupun pihak Fama? Pihak Jabatan Pertanian namanya. Yang tu inisiatif kerajaan lah. Inisiatif kerajaan Malaysia. Bagus. Itu yang ramai tidak tahu. Sebab kerajaan Malaysia kita ada dasar 4IR dan sebagainya. So bila kita combinekan segala inisiatif-inisiatif ni, kita nampak dari segi pertanian sendiri pun bukan setakat dia memegang cangkul lah, tak adalah. So dia menggunakan teknologi. Jadi contoh katakan dia pengeluaran padi, strawberry lah katakan, strawberry. So dia dah menggunakan sistem IoT bagaimana untuk penyaluran baja. Okey. Lepas tu kawalan penyakit dan sebagainya. Jadi dia menggunakan teknologi IoT lah. Itu dari segi pengeluaran. Kemudian bila pergi kepada pemasaran pun mereka dah bermula dah, sedikit sebanyak mereka dah bermula. Contohnya mereka telah menggunakan WhatsApp. Sebab WhatsApp ni platform nombor satu yang digemari oleh rakyat Malaysia. Semua orang boleh pakai. Compare dengan Facebook dan sebagainya. WhatsApp nombor satu. Jadi bila kita tengok dalam grup WhatsApp kita punya ni, walaupun grup masjid pun tengok ada juga jualan kurma. Jadi saya tengok mereka telah menggunakan platform social media ni untuk memasarkan produk mereka. Okey, sedikit kita mencelah. Oleh kerana Fama baru-baru ni saya menghadiri satu majlis ataupun kursus yang dikendalikan oleh Fama kepada pegawai dan staf Fama sendiri dan juga kepada IKS yang dikendalikan oleh TikTok Guru Bos K.
bagaimana setakat ini saya rasa Bosque dengan Fama sudah jadi macam kembar lah macam tu. Jadi apa sebenarnya peranan yang diberikan oleh Bosque dalam menunjuk arah kepada usahawan digital, terutama melalui TikTok lah. Okey. Okey, peranan Fama sebenarnya kita nak melahirkan budaya digital lah. Ya, saya. Kepada kaki tangan, kepada usahawan dan kepada semua pihak. Sebab tu kita ada kolaborasi dengan Bosque untuk bagaimana kita nak menyemarakkan aplikasi digital ni supaya lebih ramai lagi orang mengetahui tentang produk-produk yang dikeluarkan oleh usahawan kita. Ya. Jadi bagi saya tidak ada jalan mudah untuk kita memperkenalkan produk. Kalau kita pergi kepada arus perdana macam tak di TV dan sebagainya, itu menyebabkan kos yang tinggi. Jadi bagi saya sekarang kita bekerjasama dengan mereka yang dah arif dengan social media ni untuk membantu usahawan. Tambah-tambah kalaulah program-program tu yang mudah-mudah ini dibiayai secara percuma. Ya, betul. Jadi yang tu memang kita alu-alukan. Itu program wakaf ilmu. Wakaf ilmu. Jadi kita nak supaya usaha-usaha kita terdedah. Okey. Datuk, sebelum saya bertanya tentang pelbagai soalan lagi, saya nak ambil soalan penonton ni. Kerajaan perlu mewujudkan kelompok untuk para petani ataupun peternak agar mudah kerajaan mengawal dan memberi pengetahuan yang lebih moden. Contoh seperti Felda yang fokus pada sawit, Rosli Cakari di Menusi. Ini penanya lah. Bagaimana itu respons? Okey, dari segi makanan lah. Makanan sebenarnya dia pun ada kluster-kluster dia. Contohnya mereka yang terlibat dengan sayur-sayuran, biasanya dia akan usahakan sayur-sayuran juga. Kalau melibatkan buah-buahan, dia akan buat buah-buahan. Kalau peternakan, dia akan buat peternakan. Jadi sebenarnya dia fokus. Cuma bila dia dah digabungkan di bawah satu entiti itu, dia jadi macam banyak lah. So ada yang buat buah-buahan, ada yang buat herba, ada yang buat industri makanan. Herba termasuk bawah Fama tu? Ya. Bukan bawah farmasi. Maksud saya dari segi pemasaran. Dari segi pemasaran di bawah Fama juga. Bukan perubatan komplementari ya? Ataupun ada kaitan dengan? Dia ada kaitan sebenarnya. Sebab tu sekarang ni di antara kementerian pun dia ada orang kata bukan grey area lah. Ya, kalau bahasa PM sekarang kecerakinan lah. Maksudnya begitu. Kalau kecerakinan nak pecah-pecahkan pula. Daripada satu dah pecah. Ya. Jadi sebenarnya dia memerlukan. Jadi okey, herba dia ada mungkin menjadi perubatan tradisional katakan, ataupun perubatan alternatif. Tetapi dari segi pemasaran, mungkin dia memerlukan platform untuk pemasaran lah. So bila produk tu adalah daripada tanah pertanian, so itu adalah Fama kena bantu jugalah. Okey, saya kira menjawab soalan saudara seperti tadi nama Rosli Cakari. Okey. Datuk, kita kembali kepada usaha yang dibuat oleh Fama menerusi dengan Circle Sahabat Bosque ke arah memberikan kesedaran digital kepada usahawan tani, dan saya dikabarkan baru ini selama 300 orang yang termasuk daripada industri kecil dan sederhana. So apa perkembangan yang telah pihak Fama output ataupun outcome yang telah pun diperolehi hasil daripada kursus yang saya nampak sudah ada perubahan lah sikit. Jadi kalau bila tengok sekarang ni TikTok apa semua ni, nampak dia orang dah aktif. Dah agresif dari segi Sahabat Fama, hashtag Sahabat Fama trending hashtag Sahabat Fama ada, hashtag Sahabat Bosque pun ada, yang tak letak hashtag pun ada. So bila kita tengok FYP dah bergerak dah. Alhamdulillah. Cuma bagi saya usahawan perlu lebih agresif lagi. Cikgu bagi hanya segelintir ilmu je. Sebab cikgu dia tak boleh bagi semua. Betul. Kalau bagi semua takut student pensan. Jadi dia bagi segelintir dan usahawan kena explore lah. Betul. Bagi saya TikTok adalah satu platform yang bagus untuk kita orang kata mendapatkan idea-idea. Bukan meniru ya, mendapatkan idea. Bagaimana untuk kita buat contoh cara kita. Tadi iklan Datuk kan untuk program malam ni. Datuk ingat saya buat dengan apa tu? Dengan handphone je. Macam gempak kan. Itu. Jadi itulah. Kalau kita buat dengan handphone sendiri, kita boleh buat dalam masa yang lebih cepat.
Betul. Kalau kita nak pergi voice over dekat studio mana-mana, nombor satu kena bayar lah. Tadi belanja tu. Ada banyak Tadi kali Datuk belanja. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, sebenarnya berapa ramai lagi kalau kita lihat baru ni 173 kalau tak salah. Saya difahamkan mereka tu terdiri daripada pengusaha apa Datuk? Kalau kita boleh di majority kan dari minority kan? Okey, kalau kita tengok majoritinya adalah pengusaha industri makanan lah. Saya Cuma beberapa tu yang terlibat dengan apa ni, produk segar. okey. Seperti sayur-sayur dan buah-buahan. Tetapi majoritinya adalah produk-produk makanan. Kalau dikatakan produk segar ni, kebanyakan mereka adakah lebih fokus kepada Cameron saja ataupun di negeri mana lagi yang mengeluarkan produk segar seperti sayur-sayuran Okey, produk segar sebenarnya bukan tertumpu pada Cameron Highland sahaja? sahaja. So kita ada daripada Johor, daripada Kedah pun ada. Oh, ya. Kalau kita tengok gurun, bunyi gurun kan. Bunyi Tapi macam di sana kontang ada lah, macam kontang. Saya. Tapi di sana ada sayur-sayuran, ada buah-buahan juga. Jadi bagi saya, kalau Cameron Highland tu lebih kepada orang kata sayur-sayuran tanah tinggi. Oh. So kita ada juga sayur-sayuran tanah rendah. So banyaklah untuk manfaat penduduk negara kita ini. Untuk ke depan, perancangan pihak Fama bagaimana untuk terus melatih IKS ke arah pendigitalan ni? Apa perancangan lagi yang Datuk telah pihak Fama rancangkan? Okey, dari segi Fama memang kita nak tengok usahawan-usahawan kita ni orang kata dapat menjana pendapatan lah dengan kos yang lebih rendah, dengan apa ni, cara yang lebih mudah. Sebab kenapa benda ni berlaku, saya nampak banyak produk-produk yang dikeluarkan oleh usahawan kita adalah produk yang orang kata bagus, Okay, bernilai tinggi dan sebagainya, tetapi tidak boleh dipasarkan. Kenapa? Sebab orang tak kenal, orang tak pernah dengar, orang tak pernah tengok. Jadi dengan adanya social media seperti TikTok ini memberi peluang kepada usahawan untuk promote. Tiap-tiap hari dia keluarkan produk dia, tiap-tiap hari dia keluarkan produk dia. So bayangkanlah, dari produser kepada pengguna terus. ya, daripada seluruh, tak kira lah. Saya. Bukan setakat di Malaysia tetapi pergi juga sampai ke luar negara. Betul. Dan sekejap, kita baca soalan daripada penonton Datuk. Adakah Fama membuat jual beli daging juga selain buah dan sayur? Mama Asyik. Soalan. Okey. Ya. Terima kasih pada soalan tu. Jadi Fama mulai tahun ni lah juga akan terlibat dengan pemasaran ternakan. Poultry ya. So kita ada lembu, kambing, kerbau, Okey. unggas, Okey. termasuk hasil-hasilan dia. Jadi maknanya Fama akan terlibat jugalah. Maksud akan membuat pemasaran pada produk-produk ni. Ya. Okey, kembali Sebab kepada kita soalan. baru apa ni, Dewan Rakyat tahun lepas telah meluluskan diluluskan. pidana Akta Fama Saya. untuk terlibat dengan produk-produk ternakan. Okey, kembali kepada pemasaran kaedah sosial media. Dilihat kelihatan mudah, tapi adakah ini tidak memberi kesan ataupun tamparan kepada Kementerian Komunikasi untuk memberikan satu gesaan kepada pihak advertiser ataupun pihak pengiklan untuk terpaksa mengalah dalam satu sisi? Sebab kalau mereka nampak peranan yang dijalankan oleh pihak usahawan ini sendiri, kalau murah, mereka pun boleh masuk arus perdana seperti biasa dengan kadar yang berpatutan. Sebab barangkali kuasa kita belum lagi didengari, makanya pihak Fama beralih ke sosial media. Apa kenyataan yang kenyataan itu boleh diulas ke tu? Okey, saya nampak bukan saja pihak Fama lah, semua kementerian dan Hampir sebagainya. Saya nampak semua dah. Kementerian Kesihatan berguna juga social media. Saya tengok ada Twitter dan sebagainya. Okey, bagi saya ini adalah pilihan. So bila pilihan, kemudahan-kemudahan yang orang kata versatile ni, yang mengikut zaman perlu diaplikasikan. Dan mereka yang terlibat dengan kaedah konvensional kena harus berubah lah. Itu maksud saya. Harus berubah kepada tawaran-tawaran lebih menarik. Saya. Bill Gates pun kata we change the world with technology. Wah. Jadi maknanya kita kena berubah. Mungkin sebab pada waktu itu tidak, pada waktu dululah tidak ada pilihan untuk iklanan, katakan sama ada surat khabar ataupun TV. Tetapi sekarang dia orang boleh buat iklan sendiri melalui
social media ataupun menggunakan influencer yang kos dia jauh lebih rendah tetapi impak dia lebih tinggi. Ya, berimpak tinggi. Jadi itu adalah pilihan. Dan bagi saya tidak dinafikanlah. Mereka yang mementingkan brand dan sebagainya mungkin dia kata okey dia masuk iklan TV. Tetapi bagi produk-produk keluaran usahawan, bagi saya kalau mereka boleh menggunakan orang kata low cost dan high impact, itu lebih baguslah. Ya. Sebab mereka ni adalah kebanyakannya adalah single player. Single player. Daripada A to Z dia kena buat produk, dia kena pasarkan produk, dia kena kutip duit dan sebagainya. Jadi packaging saja, labeling lagi. Itu pun dia kena beli. Ya. Jadi kalau dia ada benda yang lebih mudah, insya-Allah. Mungkin suatu masa nanti Datuk ya. Untuk maklumat kepada mereka yang baru saja menonton bersama kami di Galaxy TV, kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Mustafa Awang, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Kita berbicara tentang pendigitalan usahawan tani menerusi Agro Bazar Online. Kepada anda yang rajin-rajin sentiasa melayari laman sesawang www.agrobazar.com.my, boleh tengok apa ada di dalam tu. Kita sedang berbicara. Dan sudah sampai masanya Datuk, mungkin pihak Fama menerusi Yang Hormat Datuk Seri Mat Sabu untuk memberikan satu kata dua kepada pihak Kementerian Komunikasi bahawa ada pakej khas kepada pihak usahawan tani ke arah untuk memasuki media arus perdana. Kalau tidak, sampai bila kita harus melambai tangan dari jauh seolah-olah kita ni menggunakan sosial media semata-mata. Ini sekadar pertanyaan dan juga jolokan daripada saya. Silakan. Nanti saya potong bab ni, saya hantar ke YB. Okey, bagi saya maknanya kerajaan Malaysia lah. Maknanya kita kena tengok juga kepada dari segi khidmat lah. Khidmat kepada usahawan dan juga rakyat supaya pakej-pakej yang diterima oleh mereka adalah pakej yang lebih baik lah. Tak macam dulu. Jadi yang kita nak sekarang, sebab saya tengok sekarang pun dah 5G dan sebagainya. Jadi saya harap benda-benda gitulah. Orang kata menjadi pelengkap kepada semua pihak demi kepentingan rakyat Malaysia. Ya, betul. So, rakyat Malaysia sebagai usahawan, rakyat Malaysia sebagai pengguna. Jadi kalaulah kita canggih dari segi platform, contohnya kita buat platform canggih macam Amazon.com lah katakan. Contoh, ya. Tetapi kalau capaian internet di desa dan sebagainya masih lemah, menyebabkan tidak boleh berlaku transaction. Maknanya adoption of technology itu akan jadi perlahan lah. Jadi bagi saya, kalau kerajaan Malaysia boleh memikirkan semua. Jadi dari segi pertanian kita fikirkan pertanian. Maksudnya secara inklusif. Ya, secara inklusif. Malaysia Madani. Malaysia Madani. Betul. Pertanyaan saya itu bukan sekadar memberi provokasi, Datuk ya. Sebenarnya kalau kita lihat kepada usaha ini, sampai bila contoh macam kita ni downstream industri, kelihatannya macam agriculture ni kelihatan seperti downstream. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kepada fokus yang lebih besar, lensanya, ia adalah upstream industri. Orang kata, kau mau meniaga hutan, tapi kalau tak ada beras, tak ada makanan sayur, kamu nak makan apa? Makan angin. Makan angin tak kenyang. Itu makan angin untuk orang kaya kan saja. Jadi begini tu, sebelum saya tanya soalan lanjut, saya ada soalan daripada penonton. Adakah selepas ini Fama bercadang mewujudkan aplikasi seperti online shopping untuk produk-produk di bawah Fama? Okey, menjawab soalan tu, kita dah ada sekarang. Puas, keren. Agrobazar online kita dah ada lah. Itulah dia. Itu platform dia. Dan kepada usahawan ataupun mereka yang terlibat dengan sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya yang perlu jualan secara bulk ataupun secara pukal. Ya. So kita ada platform AgroFund dia panggil. AGROFUN. Itu Farmers United. Di agrobazaronline.com. Itu agrobazar.com.my satu. Okey, fine. Satu lagi kita ada AgroFund. AgroFund. Okey, mungkin maksud pertanyaan saudara, siapa tadi nama lupa dah. Okey, maksudnya aplikasi seperti dalam capaian App Store barangkali. Sudah ada.
Sudah ada ya? Sudah ada. Maknanya kalau kita tengok Agro Bazaar online dah ada pada Google Play dan juga pada iOS. iOS. Wah. So semua dah ada dah. Tak apalah, sebab dia ada hak untuk bertanya, sebab dia rakyat Malaysia. ya. Sebab, kita semua dibayar gaji olehnya. Ya. Dan saya tak nafikan. Takut Ramai orang yang marah, ramai orang yang tidak pernah mendengar, tidak pernah kan banyak melihat. ada ni kan. Jadi inilah platform yang kita nak menyedarkan rakyat Malaysia bahawa Kementerian Pertanian sendiri dah ada dah platform digital yang memudahkan usahawan dan juga pengguna mendapatkan produk makanan. Cuba Datuk tengok, perkara ini telah pun dibuat oleh pasaraya. Saya tak mahu sebut nama lah pasar ini, kita tak mahu sebut brand dia. Membuat pre-order ataupun pra-pesanan sayur-sayuran seperti mall-mall atau pusat beli-belah yang tak perlu kita sebut, dia hantar ke rumah dan segala macam. Dan kita tengok ini apakah siapa tiru siapa sebenarnya ni, ataupun dia tiru style yang seperti mana yang dibuat oleh Foodgrab, Foodpanda dan sebagainya. Pasaraya sendiri pun ada hantar di rumah. Apakah itu Okey, saya tak nampak dia tiru imitasi daripada farmer? saya tak nampak dia tiru siapa apa semua ni. Okey, baik. Tetapi bagi saya nampak mereka mula berubah kepada perubahan Kaedah pengedaran, kaedah pemasaran, kaedah penyampaian dan sebagainya. Jadi kalau mereka tidak berubah, so mereka akan ketinggalan, akan phase out. Jadi terpaksalah mereka menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut supaya mereka akan survive. Jadi bagi saya peluang ini adalah memberi manfaat kepada pengusaha kita, usahawan kita dan juga kepada pengguna. Jadi bagi saya menyokonglah apa yang telah dipraktikkan oleh pasaraya, termasuk jugalah yang agensi-agensi kerajaan yang menggalakkan pengaplikasian secara digital. Kalau kita lihat sekarang ni Datuk mungkin ada orang kata penggunaan media sosial bukan lagi satu perkara yang keanak-anakan dalam konteks kita mengaut revenue yang lebih besar. Barangkali sebab jabatan kerajaan seperti FAMA dan juga pelbagai agensi yang ada, hatta polis Diraja Malaysia sendiri pun mereka telah menggunakan sosial media seperti mana yang tak boleh nak lari lah. Ini bukan lagi jalan alternatif. Ini merupakan alternatif pertama dan barangkali mainstream akan jadi second stream. Jadi untuk ke depan ini kita melihat pihak FAMA mungkin berkolaborasi dengan Circle Sahabat Bosque untuk melatih berapa ramai lagi usahawan-usahawan yang ada di bawah naungan FAMA. Bagaimana tu? Okey, dari segi usahawan FAMA memang ramailah. Tetapi dari segi pelaksanaannya kita akan tengok secara berfasa jugalah. Secara berfasa dan juga FAMA akan libatkan jugalah in-house training jugalah. Sebab kita ada master trainer di seluruh negara ni. FAMA ada. Dan kita ada juga mereka yang orang kata ada sijil. Trainers ni ataupun TOT. So kita akan kembangkan. Jadi mungkin kita akan cari kepala-kepala lah. Contohnya kalau usahawan di Kelantan katakan. So kita mungkin kena pilih 2-3 usahawan. Mereka lah akan menjadi jurulatih dan sebagainya. So di situlah pengkongsian mereka lebih mantap sebab mereka dah sendiri mengalami benda tu. Cuma add on dengan teknologi. Jadi itulah. Kalau tidak salah saya bertanya, mungkin dari segi usahawan-usahawan ni yang kita maksudkan yang sedar dengan kesedaran pendigitalan, apakah mereka ni daripada usahawan yang muda ataupun mereka telah pun antaranya memang bukan lagi orang yang celik kepada teknologi dan juga IT dan juga terutama bidang-bidang perkomputeran. Bagaimana Datuk? Okey, saya nampak sekarang ni dari segi segmentasi ni pelbagai lah. Pelbagai. Saya tengok tapi adoption ni lebih mudah pada golongan muda lah. Sebab mereka dah biasa dengan perkara-perkara itu. Tetapi tidak menjadi halangan kepada golongan golongan lama ni untuk mengaplikasikan juga. Sebab contohlah dengan TikTok apa semua ni, dia memberikan orang kata technicality yang lebih simple. Jadi dia boleh buat video sendiri, dia boleh edit lebih kurang, dia boleh publish. Di situlah dia akan mendapat maklumat ataupun dia dapat memperihalkan tentang produk dan pemasaran dia. Lambat laun dia akan orang kata tambah baik dan juga dia boleh menengok ataupun menonton video-video daripada mereka yang terlibat dalam industri yang sama
untuk mereka mendapatkan idea-idea baru untuk memasarkan. Berapa lama Fama mengambil masa untuk memberikan kesedaran kepada golongan lama, petani-petani yang telah pun usianya ya kan mungkin 60-70 kali, yang kurang, yang mahir, yang sudah terbiasa dengan conventional marketing. So bagaimana pihak Fama menggerakkan usaha ini untuk memberikan kesedaran kepada mereka? Bukan satu kerja mudah saya kira. Okey, pada asalnya bila aplikasi sosial media ni penolakan berlaku lah. Oh begitu. Sebabnya dia nampak daripada sosial media, katakan TikTok apa semua duk berjoget-joget dan sebagainya, dia nampak oh TikTok adalah itu. Dia pukul rata lah. Dia pukul rata. Jadi okey, menyebabkan baik. dia cuba jauh. Dia kata ni lara punya hal. Tetapi bila kita tengok syarikat-syarikat korporat pun menggunakan juga. So daripada situlah dia mula nampak apa yang patut dia buat supaya dia dapat memasarkan ataupun mempromosikan produk mereka dengan lebih jauh lagi. Jadi insya-Allah lah saya nampak ke depan ni tua muda, lelaki perempuan boleh menerima pemasaran menggunakan social media. Dalam konteks ni Datuk ya, seperti kita kembali pada soalan saya yang ketiga tadi, bagaimana untuk pemasaran luar negara sebagai contohnya, kehebatan dan capaian apa yang kita promote di ruang maya boleh sampai ke peringkat antarabangsa ataupun menerusi apa kita katakan atas dagang kita yang ada di luar negara, di kedutaan-kedutaan luar negara. Bagaimana itu? Okey, dari segi capaian dia lah. So pemasaran melalui digital dan sebagainya ni lebih kepada product awareness. Orang luar negara masih lagi suka secara fizikal. Dia mahu bertemu juga. Pergi pilih. Dia tengok-tengok dulu. Dari segi persijilannya macam mana. Mana trust lah. Maknanya dia tak berani order daripada online, tetapi dia lebih kepada dia nak tengok dulu. Packaging macam mana, bentuk macam mana, walaupun digambar dalam gambar tu ada, tapi dia lebih suka kepada bersemuka juga. Sebab itulah Fama bekerjasama dengan Matrix untuk kita promote produk-produk ataupun usahawan kita ke luar negara. Okey. Sedar tak sedar 1 jam kita berbicara Datuk 1 jam ya. Mungkin saya akan lebihkan dalam 5 minit lagi. Kita nak bicara tentang apa yang program yang bakal terusnya dibuat dengan Circle Sahabat Bosque. Ini lebih mild lah. Soalannya tidak begitu dah mencabar Datuk dah. Kalau tadi mungkin Datuk tak sempat sana, jadi dia macam ini saja. Apa boleh buat lah. Datuk ada tanggungjawab besar di Fama. Jadi sesuai dengan soalan yang saya tanya lah. Jadi kalau tanya-tanya tu level pengarah bahagian saja Datuk. Apa ini soalan koman ni dia tanya dia. Itu pentingnya seorang media. Walaupun saya ni kerja apa, saya boleh tahu semua apa yang berlaku dengan Fama. Hebat. Okey Datuk, apa ke depannya dengan Sahabat Bosque yang nak lakukan? Okey, dari segi pelaksanaan program lah. Dari segi pelaksanaan program, memang kita galakkanlah untuk usahawan mendapatkan kemahiran dan pengetahuan daripada mereka yang pakar lah dalam bidang social media dan sebagainya. Dan bagi saya, kita sebagai kerajaan, agensi kerajaan, Fama cuma orang kata mengetengahkan. Mengetengahkan jurulatih ataupun pihak-pihak yang terlibat. Jadi sebenarnya kerjasama Fama ni banyak. Kita ada dengan Shopee, Lazada, dengan Shopee, Lazada, dengan jurulatih lain pun ada. Tetapi bagi saya, kita sediakan orang kata alternatif lah. Setengah orang dia tak suka dengan Bosque. So dia bekat arang, bekat rotan berpatah arang apa benda tak tahulah kan. Jadi bagi saya ini adalah pilihan. Sebab masing-masing ada justifikasi masing-masing. Jadi di Malaysia ni kita ramai. Tak boleh Malaysia, dunia pun ramai dari segi pakar pemasaran digital. Bagi saya pilih yang terbaik. Jadi Fama bawa Bosque untuk usahawan tengok sendiri bagaimana. Adakah ilmu yang disampaikan tu memberi faedah kepada mereka? Kalau memberi faedah, apa salahnya? Tapi kalau tak memberi faedah,
dia kena itulah apa alternatif dia. Ya. Bagi saya setiap orang ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. Saya. Jadi kita orang kata mengeksploitasikan kekuatan lah. Dan peluang yang ada. Jangan kita fikirkan hak kelemahan. Jangan kita fikirkan hak ancaman. Jadi kalau kita tengok SWOT analysis macam itulah. Setiap orang, setiap aktiviti ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threat. Ada ancaman. So pilih. Okey. Setiap orang ada pilihan masing-masing. Pilih yang dapat memberikan nilai kepada bisnes masing-masing. Ya, berarti pihak Fama telah pun membuat satu SWOT analisis kepada apa program-program yang telah pun dilakukan dengan Circle Sahabat Bosque dan segala macam, dan ini capaiannya lebih mudah. Saya kira kepada para penonton semua, terima kasih kepada yang menonton di Garasi TV bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Mustafa Awang, Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, yang mana berbicara pada malam ini tentang pendigitalan usahawan tani menerusi Agro Bazar Online. Kepada anda yang baru saja menonton, anda boleh layari laman sesawang di www.agrobazar.com.my. Datuk, sebelum kita berpisah, apa kata-kata Datuk sebelum kita berpisah? Harapan Datuk tentang tajuk kita pada malam ini, pendigitalan usahawan tani. Silakan. Okey, saya nak kaitkan balik, nak simpulkan balik bahawa perubahan dunia telah pergi kepada digital. Saya telah mengaplikasikan teknologi ke arah digital juga. Jadi usahawan pertanian dan industri makanan perlu berubah. Kedai-kedai fizikal yang ada itu adalah orang kata tambahan kepada mereka untuk menjana lebih banyak pendapatan. Sebagai warehouse saja. Sebagai warehouse ataupun untuk yang walk-in customers. Dan guna peluang yang ada untuk memasarkan produk dengan lebih luas lagi, bukan setakat di dalam dan juga di luar negara. Buat masa ni mungkin produk tidak dikenali. Produk anda mungkin tidak dikenali, tetapi dengan penggunaan social media dan sebagainya, sedikit sebanyak akan dikenali dan insya-Allah dia akan meletup. Jadi bagi saya kena ambil masa. Kita sendiri pun tak boleh terus berlari kan? Ada peringkat mengesok, mengangkat dan sebagainya. Jadi bagi saya gunakan peluang yang ada. Dan jangan tunggu Fama juga. Maknanya Fama kita peruntukkan pun kita tak banyak. Jadi maknanya kita boleh buat, kita buat. Jadi kita minta juga usahawan sendiri untuk meneroka ataupun bekerjasama sendiri dengan trainer, contoh dengan Bosque dan sebagainya, untuk mereka kembangkan lagi. Jadi Fama ni mungkin bagi secara asas je. Kita tak mampu untuk daripada A sampai Z. Jadi bila mereka dah maju, okey, mereka sanggup mengeluarkan sedikit peruntukan, sedikit bajet untuk membiayai pelajaran, jadi ataupun pendidikan tu, jadi gunalah latihan. Okey, saya kira beginilah. Agensi kerajaan memang telah pun menyediakan platform ataupun peluang latihan yang begitu mantap. Tinggal lagi pilihan kita mau ataupun tidak, dan kesungguhan kita untuk terus belajar ataupun komitmen kita ataupun istiqamah kita kalau bahasa kerennya. Jangan salahkan peluang. Peluang mungkin datang banyak kali, tapi bukan lagi untuk kita barangkali. Jadi jangan lupa kita terus bersama dengan Fama. Kalau anda memang warga tani yang moden, penentu kepada keterjaminan makanan negara, buat yang terbaik untuk bukan diri anda saja tetapi untuk negara anda. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Mustafa Awang, Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, yang telah bersama ke arah kita berbahas dan berbincang tentang ke arah pendigitalan usahawan tani menerusi Agro Bazar Online. Sekali lagi saya umumkan kepada anda yang baru saja bersama kami, layari laman sesawang www.agrobazaronline.com.my ataupun terus langsung ke www.fama.gov.my. #Fama di hati rakyat. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Semua pasal Fama saya tahu. Zas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam.